Pada suatu petang, jiran sebelah rumah dapat melihat seorang ayah keluar dari rumah bersama dengan anak-anaknya. Si ayah kemudian mengangkat 3 orang anak kecilnya itu naik atas motosikal dan berlalu pergi. Jiran menganggap yang si ayah itu ingin membawa 3 orang anak kecilnya pergi ke kedai untuk membeli jajan. Selang beberapa minit kemudian, si ayah pulang semula ke rumah. Apa yang menghairankan adalah 3 orang anak kecil yang dibawanya tadi tidak pulang bersama bapa mereka. Apa yang terjadi sebenarnya? Ketika ketiga-tiga anak kecil itu dibawa keluar oleh bapanya, ibu mereka tiada di rumah. Ini kerana ibu mereka berada di hospital untuk menerima rawatan disebabkan kecederaan yang dialami. Ketika rawatan, si ibu memberitahu kepada doktor yang kecederaan itu akibat dipukul oleh suaminya. Selepas mendapatkan rawatan, pihak hospital menasihatkan kepada si ibu agar membuat laporan polis. Si ibu memikirkan akan perkara itu. Si ibu kemudian berjalan keluar dari hospital dan dia duduk di tempat awam. Dia kemudian mengeluarkan telefon bimbit dan menghubungi suaminya untuk mengambilnya pulang ke rumah. Dia kemudian menunggu suaminya tetapi tidak juga muncul tiba. Si ibu sudah berkali-kali menghubungi suaminya namun panggilan itu masih tidak dijawab. Setelah berkali-kali cubaan menghubungi suaminya, akhirnya panggilan dijawab oleh si suami. Belum sempat si isteri membuka mulut, si suami ada mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Dalam panggilan telefon itu, si suami memberitahu isterinya yang dia telah melakukan satu kesalahan yang amat besar. Si isteri berasa tidak sedap hati apabila suaminya berkata begitu. Si isteri terus bertanya kepada suaminya, salah apa? Setelah disoal oleh si isteri, si suami mengaku yang dia baru sahaja membunuh ketiga-tiga anak mereka. Bayangkan perasaan seorang ibu apabila mendapat tahu yang 3 orang anaknya telah mati sekaligus. Betapa luluhnya hati seorang ibu apabila mendapat perkabaran sebegitu. Si isteri terus mematikan panggilan telefon tersebut. Dia kemudian terus menghubungi bapa saudaranya dan meminta bantuan kepada bapa saudaranya itu. Dia minta kepada bapa saudaranya supaya datang mengambilnya di hospital dan segera menghantarnya pulang ke rumah. Bapa saudara kemudian datang mengambil anak saudaranya itu di hospital dan terus menghantarnya pulang ke rumah. Setibanya mereka di rumah, si isteri mendapati orang ramai sudah berada di rumahnya. Ini kerana penduduk di kawasan itu sudah mengetahui tentang berita kematian 3 beradik itu. Si suami telah bertindak menceritakan hal tersebut kepada penduduk di situ. Si isteri kemudian segera mendapatkan suaminya dan terus bertanyakan di mana anak-anak mereka berada. Namun, si suami hanya berdiam diri sahaja. Si isteri juga perasan ada kesan muntah di atas lantai rumah mereka. Si suami terus diasak dengan soalan di mana anak-anaknya berada. Namun, dia tetap tidak menjawab sepatah pun dan hanya mengunci mulutnya. Dia langsung tidak menceritakan sedikit pun di mana anak-anaknya berada. Tiba-tiba, si suami meninggikan suara dan memarahi isterinya kerana banyak kali bertanyakan di mana anak-anak mereka berada. Si isteri berasa buntu akan situasi itu. Jika benar anak-anak mereka telah dibunuh, di mana mayat mereka sekarang? Rakan baik kepada si suami kemudian dipanggil datang ke rumah. Berkemungkinan dengan rakan baiknya itu, si suami dapat memberikan satu jawapan. Rakan baik cuba memujuk si suami supaya dia dapat memberitahu di mana 3 orang anak kecilnya berada. Setelah berbual-bual dengan si suami, akhirnya rakan baik dapat satu berita. Si suami memberitahu kepada rakan baiknya itu yang anak-anaknya berada di dalam ladang di kawasan kolam air berdekatan dengan rumahnya. Tanpa berlengah lagi, penduduk di kawasan itu beramai-ramai terus menuju ke kolam air tersebut. Mereka merasakan perlu mencari anak-anak kecil itu sampai dapat kerana hari pun sudah hampir gelap. Si suami juga mengikuti orang ramai ke kolam tersebut. Setibanya di kawasan kolam, si suami tiba-tiba menangis. Orang ramai bertanyakan kenapa dia menangis. Si ayah pun menjawab yang anak-anaknya berada di dalam kolam tersebut. Orang ramai pun cuba mencari anak-anak kecil di dalam kolam itu, namun mereka semua menemui jalan buntu. Ini kerana tiada seorang pun dari anak kecil itu dijumpai. Benarkah dengan dakwaan si bapa yang mengatakan kesemua anaknya berada di dalam kolam tersebut?
Pada jam 10.20 malam, pihak polis menerima laporan dari orang awam mengenai kejadian yang menimpa ketiga-tiga beradik itu. Pihak bomba kemudian bergegas ke lokasi kejadian dan melancarkan operasi mencari dan menyelamat. Kira-kira selama sejam mencari, mayat ketiga-tiga beradik itu ditemui di dasar kolam tersebut. Semasa ditemui, mayat ketiga-tiga beradik yang berada tidak jauh di antara satu sama lain, masing-masing lengkap berpakaian. Disebabkan fakta dan pengakuan yang dibuat oleh si ayah, pihak polis kemudian menahannya bagi membantu siasatan. Untuk makluman, ketika si ayah iaitu suspek ditahan polis, dia berada di bawah pengaruh alkohol dan dipercayai telah minum racun untuk membunuh diri. Kerana meminum racun, suspek telah dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala ketiga-tiga mayat anaknya dibawa ke rumah mayat untuk dibedah siasat. Setelah itu, suspek kemudian dibawa ke Mahkamah Tinggi Muar untuk dibicarakan. Suspek yang bernama R. Muneswaran, 29 tahun, merupakan seorang pemandu traktor, dituduh membunuh dua orang anak perempuan dan seorang anak lelakinya. Anak perempuannya bernama Nivia Tarshini, 5 tahun dan Renisha, 3 tahun, manakala anak lelaki pula bernama Tevanesh, 2 tahun. Muneswaran didakwa melemaskan ketiga-tiga anaknya itu di dalam kolam air di ladang Lambak Elias di Jalan Mengkibul, Kluang, Johor di antara jam 6.30 petang dan 7.30 malam pada 22 Ogos 2011. Di akhir kes perbicaraan, Hakim Mahkamah Tinggi Muar memutuskan tertuduh bersalah membunuh kesemua mangsa dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Ini kerana bukti jelas menunjukkan bahawa tertuduh adalah individu terakhir dilihat bersama dengan ketiga-tiga anaknya sebelum ditemui mati. Tertuduh kemudian mengemukakan rayuan berhubung keputusan Mahkamah Tinggi Muar yang menjatuhkan hukuman mati terhadapnya selepas mendapati dia bersalah terhadap ketiga-tiga pembunuhan itu. Kes kemudian dibawa ke peringkat rayuan di Mahkamah Rayuan Putrajaya. Ketika di Mahkamah Rayuan, ada sesuatu yang mencurigakan berlaku. Peguam bela kepada tertuduh berhujah Muneswaran patut dibebaskan kerana Hakim Mahkamah Tinggi telah tersalah arah yang perjudis hak Muneswaran untuk mendapatkan perbicaraan yang adil. Peguam bela mengatakan Hakim Mahkamah Tinggi telah tersalah arah dengan menerima komunikasi terlindung suami isteri sebagai bukti. Tanpa bukti itu, tiada lagi bukti lain untuk mengaitkan Muneswaran dengan pembunuhan tersebut. Peguam bela berkata adalah malang 3 nyawa telah terkorban, tetapi Muneswaran hanya boleh disabitkan dengan penggunaan prosedur undang-undang yang betul yang mana tidak diikuti. Peguam bela berkata Hakim Mahkamah Tinggi telah salah tafsir keterangan saksi pendakwaan iaitu bapa kepada Muneswaran sebagai saksi belot yang memberi keterangan bahawa kanak-kanak itu mungkin merayau sendiri ke kolam itu. Peguam bela berkata keterangan bapa Muneswaran menyebelahi pihak pembelaan. Peguam bela turut berhujah bahawa wujud kepincangan dan percanggahan dalam keterangan 3 saksi pendakwaan sama ada Muneswaran pernah mengaku membunuh ketiga-tiga anaknya itu. Ini menunjukkan bahawa tiada bukti kukuh yang menunjukkan Muneswaran melemaskan ketiga-tiga anaknya. Bukti yang ada sekarang adalah yang pertama, tertuduh dilihat membawa anak-anaknya menaiki motosikal membeli jajan. Yang kedua, tertuduh pulang ke rumah tanpa kelibat anak-anaknya. Ketiga, tertuduh sendiri mengaku telah membunuh anak-anaknya. Keempat, tertuduh memberitahu yang anaknya ada di dalam kolam. Kelima, tertuduh menangis di tepi kolam. Kesan muntah di lantai rumah pula dipercayai kerana tertuduh cuba meminum racun selepas kejadian berlaku. Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa kelakuan tertuduh yang menangis di tepi kolam tidak boleh dijadikan sebab konklusif dia bersalah membunuh. Ketika mencari mayat mangsa, selipar anak sulung berjaya ditemui. Mahkamah mengatakan ianya boleh menjurus kepada kesimpulan bahawa kesemua mangsa sebenarnya mati lemas. Untuk makluman, hubungan Muneswaran dengan kesemua anaknya adalah sangat akrab. Keterangan dari seorang jiran mengatakan sepanjang dia mengenali keluarga tertuduh, dia tidak pernah melihat Muneswaran memukul atau memarahi anak-anaknya. Ini menunjukkan bahawa tiada apa-apa motif bagi menyebabkan tertuduh untuk bertindak membunuh anak-anaknya itu dengan melemaskan mereka di dalam kolam tersebut. Namun, jiran tertuduh ada mengatakan yang dia selalu terdengar pasangan suami isteri itu bertengkar, tetapi dia tidak pernah ambil tahu apa punca pertengkaran mereka.
Keterangan dari Datuk Mangsa iaitu bapa kepada Muneswaran pada hari kejadian menjadi penentu. Dia datang ke rumah dan beritahu saya yang dia nak jemput isterinya. Selepas itu, dia tanya saya ada jumpa tak anak-anak dia. Saya jawab saya tidak jumpa. Dia pun pergi cari anak-anaknya. Mahkamah Rayuan mendapati ada dua kesimpulan yang berjaya dibuktikan di sini. Pertama, disebabkan tertuduh merupakan individu terakhir dilihat bersama dengan mangsa, tertuduhlah yang dikaitkan membunuh kesemua mereka. Kedua, anak-anak kecil itu secara sendiri merayau-rayau di kolam dan akhirnya mati lemas. Disebabkan kegagalan pihak pendakwaan untuk meyakinkan mahkamah bahawa kesimpulan pertama itu berjaya dibuktikan dengan menafikan kesimpulan kedua, tertuduh tidak boleh dianggap bersalah dalam membunuh mangsa. Dengan adanya keraguan, keraguan itu akan berpihak kepada tertuduh. Disebabkan adanya keraguan adakah tertuduh benar-benar melemaskan kesemua anaknya, tertuduh tidak boleh disabitkan bersalah atas kesalahan membunuh. Dalam keadaan wujudnya kesimpulan lain yang tidak menunjukkan kebersalahan suspek, kami berpendapat sabitan terhadap suspek adalah tidak selamat. Dengan itu, Hakim Mahkamah Rayuan membuat keputusan melepaskan dan membebaskan Muneswaran dari tuduhan membunuh. Muneswaran tidak dikenakan hukuman gantung sampai mati. Selepas selesai Mahkamah Rayuan membacakan keputusannya, Muneswaran yang memakai baju penjara berwarna merah putih berkata, "Terima kasih Yang Arif." Muneswaran dilihat mengangguk-anggukkan kepalanya dan tersenyum.